This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the news can be heard. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jublis 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaula Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia bagi menghadiri isyarat pertabalan ke bawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang akan berlangsung pada 20 Julai 2024 di Istana Negara. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia dan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajar Rashidah Saadatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Berangkat dihanga penerbangan ke bawah Dulia Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulia Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman serta ahli-ahli kerabat diraja. Berangkat sama dan hadir Yang Amat Mulia Pangeran-Pangeran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, dan Kuasa Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Bandar Seri Begawan. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat tiba di Pangkalan Udara Subang. Berangkat dan hadir bagi mengalu-alukan keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia dan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Ismail Abdul Rahman Tunku Temenggung Johor, Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman Hassan Al-Jeffrey Tunku Panglima Johor, Yang Amat Mulia Tunku Abu Bakar Mahmud Iskandar Ibrahim Tunku Putera Johor, Yang Amat Mulia Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah dan Yang Berhormat Datuk Dennis Muhammad Abdullah serta Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan Menteri Luar Negeri Malaysia. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua dan Isteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan Isteri. Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Rizal bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia dan isteri.
Pada 25 Jun 2024 lalu di Istana Nurul Iman, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyembahkan warkah persilaan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menghadiri istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-17 yang akan diadakan pada satu upacara rasmi yang penuh adat istiadat diraja dan tradisi Melayu esok. Sebagai sebahagian dari usaha berterusan mempromosi negara Brunei Darussalam ke pasaran Korea, Jabatan Kemajuan Pelancongan menganjurkan sesi rangkaian di sebuah hotel di Kulap. Acara menghimpunkan ejen-ejen pelancongan Brunei dan pengusaha-pengusaha hotel dengan 8 ejen pelancongan dari Korea. Ia antara lain bagi memupuk hubungan kerjasama yang lebih kukuh antara industri pelancongan kedua-dua negara. Hadir Daeng Salinah binti Haji Umar Saleh, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Ejen-ejen pelancongan Korea berada di negara ini bagi lawatan suai kenal selama 5 hari yang dihoskan bersama oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan dan Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB. Sementara itu, sesi rangkaian juga diadakan dengan ejen-ejen pelancongan Chinese Taipei di sebuah hotel di ibu negara. Hadir dan Emilia Watika Abdullah Jeming, pemangku Timbalan Pengarah Kemajuan Pelancongan. Sebuah keluarga melafazkan 2 kalimah syahadah dalam majlis pengislaman yang berlangsung petang tadi. Francisco Domingo Porciuncula, 61 tahun, berbangsa Filipina, kini dikenali sebagai Muhammad Francisco di Porciuncula bin Abdullah, manakala isterinya Fatimah anak balik berusia 57 tahun berbangsa Iban dikenali sebagai Fatimah binti Abdullah Balik. Sementara anak lelaki mereka, Philip Balik Porciuncula, 28 tahun, dikenali sebagai Muhammad Philip Balik bin Abdullah Porciuncula. Majlis pengislaman berlangsung di Rancangan Perumahan Negara Panaga Seria, daerah Belai. Bank Baiduri mendapat pengiktirafan kumpulan perbankan terbaik bagi Brunei 2024 oleh World Finance, penerbitan kewangan antarabangsa berprestij di United Kingdom, yang merupakan kali ke-16 berturut-turut Bank Baiduri menerima penghormatan tersebut. Pengiktirafan berkenaan berdasarkan langkah berfikiran ke hadapan dan rakan kongsi inovatif bank tersebut dengan teknologi kewangan untuk mengembangkan tawaran produk digital. Persiapan diri dari segi kerohanian dan fizikal antara pengisian taklimat pengurusan bagi bakal jemaah umrah yang bertolak pada bulan Julai dan Ogos ini. 120 peserta menyertai taklimat anjuran syarikat Al-Hijjah Travel and Tours Sendirian Berhad. Juga dikongsikan tunjuk cara memakai ihram dan program semasa berada di Arab Saudi. Taklimat diadakan di Kampung Serusok. Beralih ke berita antarabangsa. Pemimpin Parti Komunis Vietnam Tuan Nguyen Phu Trong meninggal dunia hari ini pada usia 80 tahun atas masalah kesihatan. Pengumuman itu dibuat sehari selepas Parti Komunis pimpinan Trong berkata yang beliau akan menyerahkan tampuk pimpinannya untuk mendapatkan rawatan perubatan. Kemudahan penjagaan kesihatan di selatan Gaza diambang kehancuran akibat serangan rejim Israel yang berterusan, sekaligus menambah tekanan terhadap sistem perubatan setempat. Amaran itu disuarakan oleh Jawatan Kuasa Antarabangsa Palang Merah ICRC. Palang Merah berkata, kebanyakan pesakit telah dipindahkan beberapa kali dan tinggal di ruang yang sesak bergelut untuk mendapatkan makanan dan air bersih yang menjadikan mereka lebih terdedah kepada penyakit. Perbincangan antara perwakilan pertubuhan PBB dan delegasi daripada kedua-dua pihak yang bertikai di Sudan telah membuktikan langkah pertama yang menggalakkan. Perwakilan PBB menjemput delegasi daripada tentera dan RSF untuk perbincangan di Geneva, memberi tumpuan kepada bantuan kemanusiaan dan melindungi orang awam. Perbincangan diadakan dengan perwakilan PBB bertemu secara berasingan dengan setiap delegasi pada satu masa di bilik yang berbeza.
Polis Bangladesh mengharamkan semua perhimpunan awam selepas bantahan berdarah dalam kalangan pelajar yang menyaksikan bangunan-bangunan kerajaan dibakar oleh penunjuk perasaan. Pergolakan itu membunuh sekurang-kurangnya 50 orang dan berlaku sebagai ancaman yang tidak pernah berlaku sebelum ini kepada kerajaan autokratik Perdana Menteri Sheikh Hasina selepas 15 tahun memegang jawatan. 5 orang terbunuh dan 8 yang lain hilang selepas hujan lebat menyebabkan banjir di wilayah Shanxi Utara China. Hujan lebat membadai bahagian utara dan tengah China sejak Selasa lalu, mencetuskan banjir kilat dan tanah susur serta menjejaskan pengangkutan awam. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Sarudin Naim, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, and the next news can be heard tomorrow morning at 7 a.m.